أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. على رسولنا صلوات صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sambung lagi pengajian kitab Ad-Durrus Tsamin karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dan kita dah sampai pada muka surat apa? 77. Surat Mustaqim. Kat mana tu? 13 baris pada bawah. Surat Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi wa nafa'ani iyaya wa iyyakum. Berkatalah musannif padang mahsyar. Kalau kita kata ni neraka ni, dia ke bawah. Dia bukan macam ni, dia terbalik macam ni. Pintu dia ke bawah. Neraka yang ketujuh, keenam, kelima, keempat, 3, 2, 1, dia ke bawah macam tu. Jatuh ke bawah. Maka Allah jadikan titian sirat tu macam tu. Jadi kenapa dalam semayang ni kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa berkena-mengena siratal mustaqim yang kita baca dalam Fatihah 17 kali sehari kat dunia ni dengan siratal mustaqim yang ada di dalam akhirat? Apa dia? Apa kaitan dua ni? Sangat berkait. Segala perkara, benda-benda yang Allah wujudkan di akhirat besok, ada mizan, ada titian sirat, ada neraka, ada syurga, sebenarnya adalah seolah-olah jelmaan daripada apa yang kita lalui kat dunia ni. Kalau kita kat dunia ni selalu menjalani siratal mustaqim, dengan makna jalan yang lurus, jalan para nabi rasul, terus tak pernah bengkang-bengkok, maka insya-Allah di akhirat besok kita boleh lewat siratal mustaqim itu seperti mana kita kat dunia ni. Maka kalau ditanya, Ustaz, saya dengar titian sirat ni halus daripada selai rambut dia belah 7. Betul? Tajam macam mata pedang. Betul? Kalau macam itu, macam mana nak lalu? Jangan fikir. Kalau fikir memang tak lepas. Kerana titian sirat yang ada di akhirat itu sebenarnya implikasi daripada kita melalui titian sirat di dunia ni. Kalau kita kat titian sirat dunia ni, ini jalan yang lurus ni kita ikut, tak ada bengkak-bengkok, tak usah tanya macam mana kita nak lalu kat sana. InsyaAllah lepas. Ini kita bila belajar bab titian sirat, takut akhirat besok titian sirat nak lepas macam mana? 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun ke bawah, macam mana nak lepas? Nak lepas kat sini, bukan kat sana. Apa yang kita amal kat sini akan digambarkan, akan dijelmakan, akan ditasrihkan dalam bentuk kenyataan.
Kalau tuan-tuan nak lepas titian sirat sana, lepas titian sirat di sini. Kalau sini dah tak lepas, kat sana garanti tak lepas. Macam tu bandingan dia tu. Kita tengok bahasan ini. Apa lagi yang dibahaskan tentang siratal mustaqim di sana? Maka adalah antara mauqif, iaitu padang mahsyar dan syurga itu neraka. Maka tidak dapat sampai kepada syurga itu melainkan menanti. Maksud menanti itu meniti di atas sirat mustaqim. Kena lalu sirat mustaqim itu, tak boleh sampai syurga. Syurga itu tempat redha Allah, neraka itu tempat azab Allah. Maka Allah jadikan penjaga syurga itu bernama malaikat Ridwan. Penjaga neraka namanya Malik Zabaniyah. Kenapa diberi nama Ridwan? Apa hikmah penjaga neraka syurga itu Ridwan? Ridwan itu pada redha. Maka orang yang masuk syurga ni kena banyak redha. Redha dengan takdir Allah, terima segala takdir Allah, masuklah syurga. Habis Malik tu memiliki, orang yang rasa dirinya banyak memiliki dunia, masuklah dalam neraka. Semua milik dia. Malik, pemilik. Tu. Ya. Lepas tu dia kata apa? Adalah dan sirat itu titian yang dibentangkan atas neraka Jahanam. Jadi neraka Jahanam, neraka 7 lapis neraka tu, dia dekat atas. Adalah perjalanannya itu 3,000 tahun. Kata setengah ulama 15,000 tahun. Macam mana nak lalu titi 15,000 tahun? Jangan dipikir perkara samayat. Allah, nak lintas macam mana? Nak lintas macam mana? Lintaslah sirat di dunia ni sesungguh-sungguh, jangan bengkang-bengkok, insya-Allah kat sana lalu macam kilat. Tengok. 3,000 tahun, setengah kata 15,000 tahun. Maka atas kaul pendapat yang pertama itu 1,000 tahun naik. Macam ni naik. 1,000 tahun. Bayangkan titi itu 1,000 tahun naik. 1,000 tahun pada ratanya, rata macam tu. 1,000 tahun turun 1,000 tahun. Ya Allah, lalu titian 1,000 tahun. Kita lalu titian jambatan Pulau Pinang tu 14 km, kena jam peluh. Bila nak sampai sebelah ni? 1,000 tahun. 1,000 tahun nak sampai, punya panjang. Itulah bandingan itu, gambaran yang diberi oleh ulama panjangnya titian itu. Maka atas kaul yang kedua, kaul kedua kata apa? 15,000 tahun. Maka 5,000 tahun naik, 5,000 tahun. 5,000 tahun rata tu. 5,000 tahun turun. Ini kepada kaul yang kedua. Jadi ada dua kaul. Panjang titian sirat tu banyak, ada dua kaul. Setengah kata 3,000 tahun, setengah kata 15,000 tahun. Macam mana tuan-tuan kita nak lalu ni? Jangan fikir. Lalu di sini dulu. Dan ada padanya 7 aqabat. Ada padanya 7 aqabat, yakni tempat perhentian, ada 7. Ada tempat 7 stesen itu. Maka Jibril pada awalnya duduk kat stesen pertama, Jibril. Dan Mikail pada tengahnya. Jibril duduk kat awal, Mikail duduk kat tengah. Bertanyalah keduanya segala manusia. Apa soalan dia yang pertama sekali? Nak checkpoint yang pertama ni. Apa dia nak tanya? Soalan dia apa dia? Apa soalan dia? Segala manusia ditanya daripada umur mereka itu. Umur yang Allah bagi kita ni, masa umur kita ni, apakah dikerjakan daripada taat atau daripada maksiat? Itu soalan dia. Kau aku bagi umur berapa tahun? Tengok buku.
Ustaz Sopan 65 tahun. Kemana kau habiskan? Seminggu sekali, 2 minggu sekali masjid sending. Oh, lulus mengajar. Lain tidur, kurang. Maksiat ada tak? Cek satu-satu tu. Tu checkpoint yang pertama. Disoallah kita ni, ke mana habis usia kita ni? Hidup kita ni ke mana kita habiskan? Maksiat ataupun taat. Ini checkpoint yang pertama. Masya Allah. Dan daripada mudamu, masa kau muda tu, daripada apa yang kau binasakan, mana kau gunakan masa muda ni untuk apa? Belajar pondok, belajar engineering, belajar apa? Ke mana? Seronok-seronok, main motor, apa kau buat masa muda? Habis ke mana? Dan daripada amalnya, apa yang engkau kerjakan, apa amalan-amalan yang telah kau amalkan di dunia ini? Soal. Dan daripada hartanya, aku anugerahkan, Allah anugerahkan kita rumah, duit banyak-banyak, ke mana kita habiskan? Daripada mana engkau usahakan? Dapat mana duit tu? Halal, haram? Dan kepada apakah engkau menafkahkan? Disoal. Dan diluaskan jalannya, dan dihaluskan dia dengan sekira-kira luas nurnya. Jadi titian sirat ni dibuat daripada cahaya. Bayangkan cahaya di nur. Jadi nur ni bila cahaya kita ni, cahaya amal kita ni banyak, luas, dia pun swap, kita pun relax je lalu. Amalan kita banyak. Amalan yang kita amal kat dunia ni elok, bersih, ikhlas, tak ada apa-apa campuran, nur tu kembang tu. Senang je kita lalu. Bergantung kat amalan dunia ni. Oh, amalan kita ni buruk, tak ada beramal, sempit, nur tu sikit nur, sikit nur tu. Dia ikut kita. Kita pijak je, sup, dapat. Tajam macam mata pedang. Itu kata yang tajam macam mata pedang tu. Bukan untuk semua orang. Untuk bergantung pada nur kita ni, nur amal. Ya, di antara yamshi bainahum nuran, kita berjalan dengan nur. Tiap-tiap orang ni di akhirat besok dia berjalan dengan nur. Nur tu apa? Nur amal. Semakin luas, semakin banyak amal itu, semakin bentang. Makin sikit, kurus. Rapat macam tu. Allah. Bergantung pada amalan orang tu sendiri. Dia kata ni, bergantung pada nur yang ada pada dirinya itu. Dan dihaluskan dengan sekira-kira luas nurnya, nur diri dia itu. Dan picik nurnya, maka lebarnya sirat itu atas tiap-tiap seorang mengikut dengan kadar luas nurnya diri dia tu. Kita besok berjalan dengan nur, di akhirat besok berjalan dengan nur. Nur kat depan kita ni, nur amal tu, cahaya terang tu. Dia pijak dia tahu. Siapa yang pijak dia tahu dah. Titi tu tahu. Besar mana dia nak kembang tu, tengok nur yang ada kat badan dia ni, yang dia bawa tu. Atau kata tu, segala ke sana tu di sini. Jangan fikir kat sana. Fikir yang di sini. Maka tiada berjalan seorang di dalam nur seorang yang lain. Ini special ni. Oh, ustaz kita tumpang nur ustaz punya nur luas, kita tumpang sekali boleh? Tak boleh. Tiap-tiap seorang berjalan yamshi binurih. Dia akan berjalan ikut nur masing-masing. Macam kereta terang. Dia tak boleh tumpang orang ni. Masing-masing punya lampu. Lampu masing-masing kan. Wal amru yawma idzin sya'nun yu'ni. Urusan pada hari itu masing-masing. Tak peduli dah. Tak tolong, tak ada, masing-masing. Kecuali syafaat Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau rajin berselawat. Malas berselawat, nak syafaat apa? Ya. Jadi tak boleh kongsi cahaya orang.
Maka kerana inilah halus ia pada satu kaum yang tiada nur sekali-kali. Jadi halus, dia tak ada cahaya, dia nipis sangat. Maka mereka itu, iaitu orang kafir. Kalau orang kafir itu halus macam benang, macam sampai tak nampak mata tu. Titi tu, jalan. Mana titi? Tak nampak, halus sangat. Bagi orang kafir, tak ada nur. Maka gugur kepadanya, pijak-pijak jatuh terus lah. Dah tak nampak. Pijak-pijak jatuh, masuk neraka. First step dah jatuh dah. Hingga masa yang dikehendaki Allah, gugur kepadanya hingga masa yang dikehendaki Allah, tiada dimaafkan daripadanya. Maka kata setengah ulama, maka ditanyalah pada tiap-tiap Aqabah, tiap-tiap stesen tu ada 7 tadi kan, 7 Aqabah. Maka pada Aqabah yang pertama, apakah soalan di Aqabah pertama? Ditanya daripada imannya. Jika benar ianya iman, barulah ia lalu kepada Aqabah yang kedua. First kali ditanya iman. Apakah iman kepercayaan kita kepada Allah itu muafakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Tanya, kau beriman dengan Allah? Ya. Di mana Allah? Di atas arash. Lingkup, jatuh. Di mana Allah? Di mana-mana, jatuh. Di mana Allah? Tidak bertempat. Mana kau tahu? Mengaji dengan Ustaz Sopan. Ustaz Sopan mengaji dengan siapa? Ustaz dia. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui. Baru lepas. Bukan main lepas macam tu je. Dipertanggungjawabkan. Ilmu dapat daripada siapa? Tahu mana? Betul ke? Soal terperinci. Kalau benar betul iman kita dengan Allah, malaikat, rasul semua betul, maka lalulah kepada Aqabah kedua, baru lepas. Jadi yang pertama-tama iman dulu. Kalau iman tak lepas, tak ada iman, jatuh. Tak kuat, tak betul iman, keimanan kita tak betul. Apa yang kita percaya sama ni tak betul, jatuh. Lalulah kepada yang kedua. Maka ditanyalah pada Aqabah yang kedua itu daripada sembahyang. Kenapa sembahyang ditanya yang kedua? Kerana sembahyang ni bukti iman. Sembahyang itu jelmaan daripada keyakinan iman kita ni. Ni masalah kita ni. Kita tak faham apa kaitan sembahyang dengan iman. Kenapa Nabi kata orang yang tinggal sembahyang sengaja, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja dan mengiktikadkan sembahyang tu tak wajib, kafir, na'udzubillah. Apa sebab? Kenapa sembahyang yang jadi pengukur? Kerana sebelum kita sembahyang, kenapa sembahyang? Ini saya selalu, kalau saya ceramah mengajar, saya minta tuan-tuan fikir, kenapa tuan-tuan sembahyang? Pasal mak suruh sembahyang, ustaz suruh. Ustaz tahu tak sembahyang, dia denda lah. Kenapa sembahyang? Nanti pak mertua tak nak lah. Bakal pak mertua tengok tak sembahyang, dia okey lah. Kenapa sembahyang tuan-tuan? Kenapa kita sembahyang? Kita sembahyang sebab kita yakin. Sebelum kita sembahyang, sebelum kita beramal, jelmaan amal yang kita buat ni dijelmakan, dijadikan, dilakukan sebab keyakinan kita dengan Allah. Siapa yang buat kita? Siapa yang bagi kita rezeki? Siapa yang bagi kita nyawa? Siapa yang bagi kita tiap-tiap hari boleh hidup ni? Orang mati punya banyak, coronavirus kita hidup lagi. 1 meter. Jadi bila kita dah yakin macam tu, macam mana cara kita nak terima kasih kat Tuhan tu? Maka Allah hantarkan kita seorang guru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau nak berterima kasih kepada Allah, fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau kasih pada Allah, engkau nak betul-betul jalan kepada Allah, engkau kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Kena sembahyang.
First kali semayang. Jadi kalau semayang pun dah tak ada, semayang ni tak ada, jatuh pada Aqabah yang kedua. Ini soalan yang kedua. Lepas pada iman, nombor 2 semayang. Ya. Bukti kata kita percaya kepada Allah tu mana? Semayang. Ya. Jangan kita pisahkan antara iman dengan semayang. Iman, semayang. Ini yang masalah. Kalau kita pisahkan tu, maknanya kita semayang ni lama-lama letih. Semayang. Penat semayang. Masa belum coronavirus, bisik bila masjid nak buka, nak semayang masjid, dah buka tak nampak, hilang, berpekerat dia. Mana? Sebab dia tak faham semayang ni apa ni. Orang yang beriman dengan Allah, dia rindu nak semayang kat masjid. Dia rindu, dia nak semayang jemaah, dia nak semayang sebab dia nak terima kasih kat Tuhan, nak syukur dengan Allah. Kalau kita tak nampak hubungan antara iman dengan solat, masalah. Nanti lama-lama bosan semayang. Kalau orang tak tengok kita tak semayang, sebab kita tak tahu kenapa kita semayang. Semayang adat. Maka soalan yang kedua, semayang. Berapa banyak kita semayang, berapa banyak kita tinggal. Maka jika sempurna, tak pernah tinggal, yang tinggal di qada, dijaga betul-betul, maka lalulah kepada yang ketiga. Maka ditanya daripada zakat. Aqabah ketiga, zakat. Sempurna tak zakat? Betul tak cara kita keluar zakat? Zakat fitrah, zakat harta, betul tak cara? Ada belajar tak cara keluar zakat yang betul? Mustahik dia siapa? Siapa yang penerima zakat itu? Betul tak? Tanya. Maka jika sempurna zakat kita, maka lalu kepada Aqabah keempat, maka ditanya daripada puasa. Tanya bab puasa pula. Ramadan puasa tak? Niat betul tak? Berapa banyak orang puasa tak sah puasa dia, ataupun puasa sebab tak belajar buat puasa. Ada yang tanya baru ni, Ustaz, saya tengah makan, lepas tu dengar azan. Saya dengar kalau selagi azan tak habis boleh makan. Entah mana belajar tak tahu. Tak pernah ada satu hadis ayat Quran kata tu. Azan tu tanda masuk waktu. Bermulanya puasa bila terbit fajar. Terbit fajar tu kebiasaannya ada azan, bukan sampai azan habis. Allah, itu okey lagi. Masa saya dekat Medan tu lagi dahsyat. Lepas makan seokok, azan seokok. Ni apa seokok ni? Masih ada waktu Ustaz, azan tak habis lagi. Seokok. Oh kacau, seokok tengah azan. Tu puasa macam mana tu? Tak faham bab puasa, tak belajar bab puasa, tak tahu. Jadi ditanya bab puasa, cukup tak cukup, betul tak betul. Yang keempat, maka jika sempurna puasa tu, maka lalulah kepada Aqabah yang kelima. Maka ditanya pula pada yang kelima daripada hajinya. Dah pergi haji belum? Umrah dah pergi belum? Betul tak cara pergi umrah haji tu? Sah batal ya? Maka jika didatang keduanya dengan sempurna, umrah dan haji, maka lalulah kepada Aqabah keenam. Maka ditanyalah padanya daripada tohrun makna bersuci, bab suci. Ditanya cara bersuci kita betul tidak? Daripada hadas. Maka jika didatang dengan sempurna, maka lalulah kepada yang ketujuh. Jadi menarik ni, titian Aqabah stesen ke-6 ditanya masalah bersuci. Sekarang ni banyak sangat dalam majalah, dalam surat khabar, ya, orang-orang yang kononnya pintar agama mempersoalkan fatwa-fatwa mazhab. Yang terbaru ni tak sebut nama dah, semua tahu. Sentuh laki suami isteri tak batal wudu. Allah, tak habis-habis bab tu, dah bahas habis dah bab tu. Dah lama punya isu dah. Jadi masalah aja kalau kita ikut fatwa-fatwa ulama contemporary ni, yang sanggup ke besok kita nak di hari kiamat? Dia senang je. Kita nak ikut pendapat siapa, terpulanglah tuan-tuan nak ikut pendapat siapa. Tapi ingat besok di hari kiamat dia akan disoal. Awak kata sentuh laki perempuan, suami isteri tak batal wudu ni, ikut siapa? Dia tu Dia tu. Siapa tu? Polan bin Polan. Kau tahu tak Polan bin Polan ni tak ada mazhab.
tak tahu. Saya ikut dia je. Dia ikut siapa? Dia ikut kepala dia. Tapi kalau kita ni, saya mengikut fatwa mazhab Syafi'i. Menyentuh lelaki perempuan walaupun suami isteri batal wudu. Tak sah, maka saya tak semayang. Kalau saya tersentuh isteri saya tak semayang. Tanya pula, Polan bin Polan sudah bahas Nabi SAW ketika solat tahajud. Lepas tu tiba-tiba Siti Aisyah, bilik Nabi tu kecil, tersentuh kaki Siti Aisyah. Lepas tu Nabi tolak kaki tu. Maka jawapan semua dah ada dah. Imam Syafi'i dah jawab. Ditanggungkan hadis tu, ketika Nabi tolak tu, kaki Siti Aisyah tu berlapik. Semua ada jawapan dah. Oh, Nabi masa nak pergi semayang, Nabi cium Siti Aisyah. Siti Aisyah keluar muka kat tingkat, Nabi cium. Ditanggungkan hadis tu, isteri Nabi tersebut Siti Aisyah memakai purdah, menutup mukanya, cium kat atas purdah. Macam-macam jawapan lah. Semua dah dijawab. Kecuali kita pegang pada mazhab lain. Itu lain lah pula. Pegang mazhab Malik ke, pegang mazhab lain, tak batal lah. So, satu contoh masalah bersuci ni. Sentuh anjing, bulu kucing. Nampak benda ni simple, tapi di hari kiamat ni, tengok ni, di titian sirat ditanya tentang masalah bersuci. Bila ditanya, kita jawab. Bila kita jawab, disoal, mana tahu, siapa ajar, mana reference, guru mana. Nak jawab internet, Google. Kacau. Kena guru, faham baik-baik tu. Kalau sanggup nak macam tu, teruskanlah. Dan maka jika didatang dengan sempurna bersuci itu, maka lalu kepada Aqabah ketujuh, maka ditanya daripada muzalim. Mazalim makna ada tak buat zalim kat dunia ni? Pernah tak ambil hak orang? Masalah menzalimi orang. Ada tak pernah buat zalim kat orang? Ambil hak orang. Maka jika tiada ia menzalimkan seorang pun, tak pernah buat zalim kat siapa-siapa, tak pernah, maka lalulah ia kepada syurga, baru masuk syurga. Jadi macam mana nak lintas 7 checkpoint ni? Yang mana yang disoal adalah amalan kat dunia ni. Kalau tak ada, tak boleh lepas. Memang tak lepas. Habis. Maka lalu, dan jikalau adalah ia taksir di mana lalai pada suatu daripadanya 7 tadi, dihabaskan, ditahan. Dia macam kena tahan immigration. Stop, tahan. Atas tiap-tiap Aqabah itu berapa lama tahan? Kalau kita tak dapat jawab, tak betul, tak sempurna dokumen kita, 1000 tahun. La ilaha illallah. Duduk kat situ sehinggalah dikendak Allah menghukumkan padanya. Sampai Allah nak hukumkan, tunggu kat situ 1000 tahun. Tunggu kat. Maka pertamanya orang yang lalu itu, mula-mula orang yang dapat lalu titian sirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sertanya ialah umatnya. Kemudian diikuti oleh Nabi Isa dan umatnya Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Dan adalah tak kala itu tiada berkata segala mereka itu. Mereka siapa? Baik Nabi Isa, baik Nabi Musa, baik umat dia, melainkan Rasul. Tiada berkata segala mereka, semua senyap. Ya, semua umat ni follow Nabi masing-masing. Umat Nabi Musa ikut Nabi Musa, umat Muhammad ikut Nabi Muhammad, umat Nabi Isa ikut Nabi Isa. Masa lintas semua senyap, tak bercakap, senyap, diam semua. Melainkan Rasul dia yang bercakap. Apa Rasul dia cakap? Apa Rasul dia berkata? Maka di doanya Rasul, Allahumma sallim sallim Rabbi sallim sallim Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Nabi tu, Rasul sendiri, doa dia ketika naik di atas sirat tu, Rabbi sallim sallim. Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar. Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, 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 selamatkanlah. Risau. Ni Rasul ni.
Kita senyap. Rasul mendoakan. Kita tak cakap, senyap. Dan lalu mereka itu bersalah-salahan. Jadi umat kat belakang ni lalu ni bersalah-salahan mengikut amal masing-masing. Maka setengahnya lalu seperti kilat yang menyambar, sampai sana. Setengahnya seperti angin, slow sikit macam angin. Setengahnya seperti burung yang terbang, macam burung terbang, laju. Setengahnya seperti kuda yang berlari, macam kuda. Maka ada yang berjalan, ada yang jalan. Ada yang mengesot-ngesot, ngesot. Setengahnya orang yang gugur kakinya ke dalam neraka itu ahli kufur dan isyan. Allah. Siapa yang jatuh tergelecek ni? Orang kafir dengan orang kaki maksiat. Orang kafir, orang kaki maksiat tergelecek, kaki dia tu jatuh. Maka adalah sirat itu, kata dia, titian yang sangat halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Ini hadis Muslim tu. As-sirat ahaddu minas saif. Saya dulu ingatkan benda tu orang cerita je. Orang tua cerita titian sirat ni macam tajam macam mata pedang. Bila dah belajar, rupanya hadis Muslim. Allah. Satu hari lagi tu lebih halus min sya'rin, daripada helaian rambut. Memang betul tu, memang ada. Memang hadir dia. Dia bukan cerita-cerita orang, memang macam tu tuan-tuan. Titian tu macam tu, tapi mengikut amal kita tadi. Ikut amal kita, ya. Ini keadaan bagi orang kafir dan bagi orang kaki maksiat. Lepas tu apa lagi dia kata? Dan dibentangkan di atas neraka jahanam sekira-kira kepala api jahanam itu, lalu di atas sirat qadar 1 mil, yakni nisbah kepada orang kafir. Jadi bila kita lalu tu, dia titi ni, dia api tu kat bawah ni. Api tu dia dia naik lebih kurang 1 kilometer naik. Bila orang kafir lalu, dia naik bakar ngap macam tu. Tapi kita bukan jatuh dengan api tu. Bukan jatuh sebab api. Dalam hadis Muslim tersebut, Al-Kalalib. Kalalib ni, bila ditanya pada sahabat apa tu Kalalib ni cangkuk-cangkuk. Yang macam cangkuk daging tu. Kalau kita pergi kat pasar tu, ada kait macam tempat cangkuk daging tu kan. Tu kalalib. Ia melayang-layang tu. Para malaikat sok. Jadi ada yang terkena kat belakang, ada yang kena kat kaki. Ikutlah amalan masing-masing, ditarik. Itu bentuk yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW dan para ulama, macam mana titian sirat kita nak lalu ni. Macam mana nak lepas tu. Sampai Nabi pun kata Rabbi salim. Maka adalah sirat tu titian yang sangat habis. Nisbah dan orang yang asi, orang maksiat, bersalah-salahan. Orang yang mukmin yang sempurna, maka luas ia atas qadar nurnya. Kalau orang mukmin beriman, luas, besar, elok ia lalu. Dan ada pada sirat itu 3 pekait. Ada sini. Kalalib nama dia, kait ada 3. Pada tepinya, kat tepi itu ada kait, macam kait pengait macam tu, cangkuk. Maka segala orang yang lalu masuk ia kepada syurga, dan yang tergelincir kakinya masuk ke dalam neraka itu orang yang kafir jua. Dan demikian lagi wajib percaya kepada haud. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Jadi sama-samalah kita beristighfar, bertaubat, bersungguh-sungguh menghayati apa yang telah disebutkan dalam kitab ini, dan yakin betul-betul, dan fikirkan apakah kita dah siap untuk melaluinya atau tidak. Wallahu a'lam. Ada soalan?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد رب العالمين حمدا يوافي سلطاني اللهم إني بلغنا واستعمل أسرارنا وأشهد بعد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منكم.